纹身已经成为艺术了。是，现在是成为艺术。真的那个是艺术家的思想，但是在我们正常人呢，身体发肤，我们不去弄坏，不去伤害它，所以就是不孝。Kalau kita他是纹身，他没有弄伤。纹身那个是毒素走进去，有弄伤，有弄伤的。以前就可能要吃啊，现在有激光的。所谓激，可是会刺激到你的皮肤。那个刺激的激就是刺激到皮肤。如果我们没有 buat tattoo menunjukkan kita mengasihi menghormati ibu bapa, kita ada akhlak mulia， 是孝顺。小小的孝顺是什么？帮父母做家务，简简单单的家务。还有一个就是身体发肤受之父母，不可以违背，那个是孝的开始。只是孝的开始。如果你弄坏身体kita rosakkan tubuh badan kita buat tattoo, maksudnya walaupun dia seni biarlah pada kertas, pada bangunan, pada curtain, pada tanah liat, itu seni. You buat pada badan, you pakai baju siapa nampak? Kan, kadang tak nak pakai baju. Tunjuk itu nanti orang lain pandang pun nanti dia jadi banyak orang nampak pun wah macam banyak apa? Kalau orang lain nampak ada orang cakap wah main cantik main lawa. Tak ada lawa. Dia bukan awak yang lawa. Adakah awak yang lawa atau tattoo yang lawa? Tattoo. Biar tattoo itu tempat awak nampak. Mengapa nak buat untuk orang lain? Tengok. Mungkin orang buat nampak untuk sendiri. Mungkin orang nampak wah pikirlah awak kenal punya siku hebat. Boleh. Cantik dalam hati lagi baik. Cantik dalam hati lagi. Berapa lama orang akan pandang? Adakah dia pandang satu hari, pandang itu? Dia pandang jauh 10 menit begitu. Mungkin itu satu pergerakan itu kacau yang tak baik, tak sehat. Tak sehat. Nasib baik saya tak ada. Tak ada maksudnya 孝顺。 Saya sendiri buat. Tak buat maksudnya 孝顺 bukan nak cantik seni. Kalau seni biar kita buat pada bangunan, pada tanah biar kita buat satu carving pada kayu, biar seni di situ. Kita boleh letak di situ. Pada suatu masa badan yang ada tattoo polis tangkap. Dia nak siasat sama ada kamu gangster apa. Pada suatu ketika. Kalau semua yang ada tattoo dia pergi cuci, buang. Buang macam mana nak buang? Tak boleh buang. Zaman dahulu orang yang buat salah akan buat satu tattoo. Pada zaman dahulu. Tulis orang jahat sini, jahat. Kalau orang yang melakukan kesalahan dia buat tattoo di muka, jahat macam itu. Semua orang pandang. Adakah semua orang nak ikut? Tak nak kan? Itu jangan ikut ya. Biar kita buat seni, kesenian pada barang. Jangan pada badan. Kalau buat pada badan, kamu anggapkan itu satu kesenian, kita fikir semula itu satu usia tidak hormat kepada ibu bapa. Sebab kita sudah buat tattoo di badan. Kamu tak adalah, kamu tanya, keluarkan soalan itu. Bagus. Bagus. 我可以讲华语吗？可以。就是纹身，是在以前有一个好处。以前当兵的人啊，他们好像上战场啊，他们就是靠纹身。如果死了有一个认得那个尸体，要给他们家人知道他们的尸体，他们死或者是生。是这样。也有一个以前好了，现在就纹到比较紧了，比较花了，比较什么也有了都现在是为了艺术，以前就是为了要他们打仗或者给大家炸到粉身碎骨，就靠那个纹身来家人去认哦，来给得到。他纹什么？纹名字吗？
为可能他们文明是因为以前当兵yang jadi askar dia mesti ada tanda dia tak ada nama nombor yang pakai kan kadang-kadang tengok pada rantai pada tengok kapal lah kan televisyen kadang yang sudah meninggal kan terdepan kan yang tengok ada dia punya tag nama. Kalau zaman dulu mungkin tak ada itu pun leceh lah kan ada satu rantai dekat situ. Mungkin kalau dia ada tattoo pun mungkin itu mewakili dia itu mungkinnya lain ceritanya. Mungkin demi negaranya berperang demi negara mungkin itu ada tujuan yang baik mungkin itu boleh. Kalau demi seni kita jangan. Kalau kita fikir yang lain maksudnya kita tak hormat kepada ibu bapa. Okey? Jangan tersalah digunakan. Ya betul. Jangan salah gunakan. Kalau kita menelan nombor color. Color kan rambut. Apa soalan? Apa gunanya kita color rambut? Tujuan dulu. Adakah ikut zaman, ikut fashion atau disebabkan rambut putih? Kalau Tapi dari zaman sekarang banyak orang color rambut. Ya sebab ikut ini nak ikut潮流对吗？ikut fashion. Sekarang orang dia colorkan rambut tengok cara dia color. Kadang-kadang sini coklat, orange kan. Kalau kita color rambut sebab kita nak berlakon, okey. Sebab itu temporary, sebentar tu cuci. Kalau nak berlakon,所以你换什么color呀？让江安来坐这边。已经你也坐在，因为你很健康，你坐在椅子上。江安Siti, please come to this sofa. 已经自己要坐下来。atau kita sebagai penyanyi, kalau you nak colorkan rambut contemporary, tujuannya untuk berlakon boleh. Kalau nak sebab nak rosakkan rambut dan kepala nanti, mungkin mak bapak, kalau ibu dan bapa tak suka, jangan buat. Melainkan apa yang kita buat, mak bapa suka. Satu lagi mungkin rambut sudah putih, macam rambut saya sudah putih, saya warna. Tapi warna biar dia hitam, warna putih. Jangan warna lain sebab kita orang Asia tak ada yang warna orange ke warna merah ke jadi masalah. Berwarna-warni, jangan. Okay. Kalau rambut sudah putih, anggap ayah rasa macam sudah tu, kita warna itu boleh diterima lah. Atau kita nak warna white color sebab kita nak berlakon, boleh terima, bukan tak boleh. Setengah orang dia ikut fashion dah sebab tiap-tiap kali nak warnakan rambut. Mungkin saya nak tanya satu soalan, dari mana duit, sebab color satu kali bukan murah, berpuluh-puluh ringgit. Duit itu dari mana? Adakah kita sudah kerja? Perlu adakah kegunaannya? Kalau kita gunakan duit yang penat-penat kita cari pergi warnakan rambut, salah diguna lagi. Salah guna. Kita jangan salah gunakan. Saya pertama kali warna rambut darjah 5. Wah, ini sudah hebat punya. Sudah hebat percobaan. Mungkin kamu belum belajar tak tahu itu apa. Lagi satu, dia akan merosakkan otak tau. Lama-lama dia akan menjadi otak kanser. Dia sel-sel akan rambut akan gugur. Rambut gugur betul. Nak jadi botak ke tak nak? Saya ingat jadi botak punya, tapi saya tak mau warna. Bagi dia sendiri. nasib baik dia sedar. Nasib baik dia sedar. Kalau tidak, dulu sebelum saya accident ni, memang saya ada kedai sendiri semua. Memang saya pun pernah order banyak fashion saya pernah buat. Kalau macam tu malah macam mana? Macam tadi semua kata kan, ada buat saya nak buat tattoo pernah buat. Semua ada dah pernah buat. Macam tu kata macam mana? Sebab itu tugasan kamu. Sebab mungkin kamu nak color tunjuk kepada orang, ini cantik, supaya orang ini mungkin bisnes perniagaan. Tapi kalau kita sayangkan ibu bapa, kita tak buat. Kalau itu ialah career awak, mungkin awak boleh buat. Itu bukan salah sama. Bukan salah betul ya, kita tak buat. Sebab kamu masih muda. Kalau kita dah selalu buat, mungkin duit wang ringgit itu dari siapa? Adakah dari ibu bapa?
dari kerajaan. Jadi kita biar gunakan duit itu dengan berfaedah. Jangan salah gunakan. Macam Mr. Tan kata, jangan salah guna. Bukan salah, bukan betul. Tapi kita fikir, jangan salah guna. Kalau kita pelakon boleh, penyanyi boleh. Kalau tidak, hitam saja, tak menarik kan. Kadang-kadang orang bukan nak dengar lagu kita. Dia tengok you handsome, beautiful, colourful, rambut fashion macam ni, dia ikut. Fashion, bukan salah, bukan betul. Itu je fashion. Kalau kita fikir betul, kita tak mau bazirkan duit yang penat-penat kita dapat dari kerajaan atau dari ibu bapa atau dari penderma atau orang lain. Kita duit itu kita guna mesti berhati-hati. Kalau duit yang kita kerja kita dapat banyak duit, itu mungkin lain kata. Bukan salah, tak betul. Bukan betul ya. Tak ada salah, betul. Hanya kita fikir duit yang kita dapat tu dari siapa. Kita mesti berterima kasih, bersyukur pada orang yang beri ke kita, terutama negara. Berjimat-jimat lah tu. Negara kan, negara memberi. Sekarang saya dah pencen, negara memberi saya pencen lagi. So saya sekarang di pusat Chonghua, saya tak nak ambil gaji lagi. Duit saya dari kerajaan masih cukup. Jadi saya memberi perkhidmatan kepada kamu semua. Sebab saya nak bersyukur kepada negara. Itu je. Okey, tadi kamu nak tanya apa? Sudah lupa. Atau soalan yang sama mereka tanya. Sama. Sama, okey. Tapi guna pen yang lukis. Oh, jangan nak. Mengapa nak? Biar tulis lah. Belajar bisa pen. Teacher, prinsipal ajar kan you tulis. Jangan tulis di tangan. Ada kertas kan? Ada pen yang dia tulis atas tangan. Tangan, tapak tangan jangan tulis. Ya, kertas. Yang mana lah? Ada soalan lagi. 我们人抽烟对我们人的身体有害处。有，对你的身体太标准。Dia kata ni tanya, merokok adakah membawa keburukan kepada kita? Dia membawa keburukan kepada kesihatan kamu dan juga kepada orang lain. Orang lain lagi, dia hisap, dia sedut. You sedut yang kali pertama, dia sedut toksik punya. Sebab apa yang kamu hembus, dia sedut. Jadi menjejas kesihatan sendiri dan juga menjejas kesihatan orang lain. So apa yang kita buat itu, kita mesti ingat orang lain. Adakah ini membawa keburukan, ketidakbaikan kepada orang lain? Misalnya yang bapa itu hisap rokok, adakah bapa itu teringat mak itu hisap rokok yang kita hembus? Adakah jadi kanser paru-paru? Nanti bapa tak dapat kanser paru-paru, mak yang dapat kanser paru-paru. Ada berlaku. Sebab bapa yang hisap rokok di rumah, dia hembus kan, asap-asap rokok itu, mak yang sedut. Jadi mak yang dapat kanser paru-paru, bukan bapa. Dan itu hisap rokok. Kalau makan kita perut kenyang, hisap tu tak boleh, betul. Jangan ya. Okay, next. Kepada guru pun, hormati guru sama lah macam kita hormati ibu juga, menghormati. Jadi walaupun saya sebagai guru, kadang-kadang kita kata pertama kali kita marah kan, marah kali pertama kita nasihat tak marah. Cikgu marah pada kamu sudah mungkin 5 kali, cikgu nasihat pada kamu, kamu tak dengar. Kali pertama, kedua mungkin suara dah tinggi sikit. Kali keempat dah lagi tinggi sampai menjerit. Kali kelima dah marah. Dulu boleh rotan, sekarang sudah tak boleh rotan. Masa saya mula mengajar, rotan. Tak hantar kerja sekolah, rotan. Handbag saya ada rotan pendek. Lepas tu belajar di sepi, tak mau lagi. Gunakan ayat-ayat yang boleh mengubah fikiran murid-murid. Jadi, pernahkah kamu dirotan oleh cikgu? Pernah. Semua pernah tak tangan? Ada. Baik, bagus. Bukan tak baik. Kamu adalah seketul jid atau jid. Di dalam tanah, cikgu sudah gali dapat ketulkan jid. Gigi.
Tahu cik ya, batu banyak belian lah, batu. Cikgu itu ketok, baru jadi apa gelang lah.